Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Sahibul fadilah Imam Tamilal ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita rafa'kan kepadanya hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menempatkan kita di kalangan orang-orang yang baik pada waktu ini, datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan dan kehendak kita sendiri. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dengan taufik tersebut, sentiasa mengekalkan kita dalam melakukan kebaikan. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka saya ingin berkongsi pada malam ini sebelum kita mulakan pengajian kita. Mungkin tuan-tuan dah tahu, sekadar kita mengulang dan juga mengingatkan, sebab sifat orang yang berilmu ni, benda yang dia tahu, dia akan sentiasa mengulang-ulang apa yang dia tahu tu agar kekal dengan apa yang dia dapat. Kalau sesuatu benda yang baru tu akan jadilah informasi yang terbaru bagi diri dia. Jadi ada satu benda yang mana kalau kita buat lepas daripada sembahyang maghrib dan subuh ni itu buat 10, Allah bagi kita lebih pada 10. Kita buat 10 dan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita lebih daripada 10, bahkan 30 kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Benda tu simple saja, perlu kepada komitmen kita pada setiap masa. Ya. Apakah yang saya sebutkan tadi? Ya, ada banyak. Antaranya azkar, zikir-zikir yang kita baca lepas daripada sembahyang. Banyak kelebihan ya. Maka antara zikir yang kita boleh baca khusus lepas daripada subuh dan maghrib. Jaga yang ini tuan. Subuh dan maghrib. Subuh kawan Nabi SAW, ya, sesiapa yang selepas daripada solat subuh, syarat lepas pada solat subuh. Dan ada dalam satu riwayat dia membaca seperti mana yang disebut pada waktu subuh dalam riwayat yang lain. Maka dalam keadaan kedua kakinya masih bersilang, maksudnya apa? Masih lagi duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dibaca itu sebanyak 10 kali. Mungkin 10 kali ya, banyak sebanyak 10 kali. Apakah yang akan diberikan kepada orang yang baca ni tadi? Dia akan mendapat 10 kebaikan. Allah tulis bagi dia 10 kebaikan, 10 dosanya yang terangkat,
Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala akan memastikan lagi 10 daripadanya itu darjat diberikan kepada beliau yang membaca ni tadi. 30. Macam kata tadi, 10 kebaikan dituliskan kepada dia, 10 dosa dihapuskan daripadanya, dan juga 10 darjat akan diangkat kepada dia. 30. Dan ditambah lagi satu lagi, iaitu bila mana dia baca tadi sehinggalah habis, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara dia pada waktu malam tu. Ni start kalau kita baca tadi, sehinggalah pada waktu subuh besok daripada gangguan-gangguan syaitan. Subhanallah. Yang disebut oleh Nabi SAW, ya, 10 kali je, ya. Maknanya kalau kita dah baca 3 tadi, kita tambah lagi 7 dengan sendirinya, maka kita akan dapat fadilat tersebut tuan-tuan macam Allah. Tapi dengan syarat lah, mesti lagi dalam keadaan duduk silang tadi tu. Agak-agak dah macam dah apa, tiba-tiba dah krem tu kan, tak apalah, lunjur lah kaki tu, nak macam mana kan. Jadi kalau agak-agak macam boleh tahan lagi, duduk dalam keadaan tu, jangan bersila dulu, kan. Ada orang dia tak sempat kan, mungkin dia dah had, kadang dia tak sempat lagi nak duduk, belum lagi dia duduk tayar akhir tu, dengan habis tempat tayar akhir tu kan, belum lagi dia zikir sedikit, terus dia bangkit, mungkin ada hal dan sebagainya. Kita yang ada ruang dan peluang ni, gunakanlah untuk dapat 30 kelebihan, ditambah dipelihara daripada gangguan syaitan. Ini memang warid riwayat daripada Tirmizi, dan Imam Tirmizi mensahihkan hadis tersebut dalam kitabnya Sahih ataupun Sunan At-Tirmizi. Disebut lagi dia dari riwayat Nasa'i juga kata apa? Dan siapa yang membaca zikir tadi tak kala sembahyang maghrib tadi, sembahyang subuh, maka dia juga akan dipeliharanya sehinggalah pada waktu paginya. Kita baca subuh, jaga sehingga maghrib, dan baca pada waktu maghrib akan dijaga sehingga subuh. Amalan yang mudah akan membawa kita dengan pahala yang banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan benda yang ataupun zikir yang sedikit itu tadi. Baik, sekian mukadimah kita, tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita masuk dalam kitab kita ni, iaitu Kompas Umat Akhir Zaman, Membina Akhlak Berasaskan Akidah Hari Pembalasan. Masih lagi dalam bab yang ketiga, betul, apabila keberkatan ni dicabut. Muka surat 25, betul kan? Surat 25, perenggan yang kedua. Qala al-mu'allifu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini selalu menyesal jika satu detik daripada waktunya berlalu tanpa manfaat. Seorang ahli hadis, Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, seringkali dilihat membaca sambil berjalan, disebabkan dia tidak ingin membuang waktunya. Imam Ibn Rushd, ahli fiqh dan falsafah terkenal juga, diceritakan tidak pernah meninggalkan membaca buku dan mengajar sepanjang hidupnya, kecuali 2 malam sahaja. Itu semasa dia berkahwin dan ketika bapanya meninggal dunia. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani bercerita tentang gurunya, Syekh Zakaria Al-Ansari, belajar fiqh mazhab Syafi'i, pasti mengenal nama ini. Selama 20 tahun aku melayaninya, belum pernah aku melihat beliau dalam keadaan lalai atau melakukan sesuatu yang tidak berfaedah, sama ada pada waktu siang ataupun malam. Jika seseorang tetamu berbual terlalu lama dengannya, beliau akan segera berkata dengan tegas, engkau telah membuang waktu. Keberkatan waktu dapat kita lihat dalam sejarah hidup tokoh-tokoh Islam dan para sahabat. Mereka berjaya melahirkan prestasi yang cemerlang dalam masa yang sangat singkat, sehingga seringkali sukar diterima logik.
zaman hilang berkat kita ini. Zaid bin Sabit misalnya berjaya melaksanakan perintah Nabi SAW untuk menguasai bahasa Yahudi Suryaninya. Percakapan dan tulisan hanya dalam masa 17 hari sahaja. Walhal pada waktu itu belum ada alat bantu audio visual moden seperti sekarang. Bandingkanlah dengan diri kita yang memerlukan masa bertahun-tahun untuk mempelajari bahasa Arab atau bahasa Inggeris. Para penulis biografi menceritakan bahawa Al-Hafiz Ibn Shahin, seorang ulama hadis, menulis 330 judul buku, antaranya sebuah kitab tafsir Al-Quran setebal 1000 halaman. Sebahagian ulama meriwayatkan bahawa Syekh Abdul Ghaffar Al-Qushi menulis sebuah kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i setebal 1000 jilid di kota Akhmim. Dan begitu juga dengan Imam Ibn Al-Arabi, ahli hadis dan fiqh mazhab Maliki, berjaya menghasilkan pelbagai buku besar dan penting. Salah satu daripadanya adalah sebuah tafsir setebal 80,000 halaman. Subhanallah. Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata bahawa pemimpin Ahli Sunnah wal Jamaah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari pernah menulis sebuah kitab tafsir sebanyak 600 jilid. As-Suyuti berkata, kini buku itu masih berada di perpustakaan An-Nizamiyah di Baghdad. Imam Al-Ghazali yang hidup hanya 55 tahun belum lagi disebut. Begitu juga Imam An-Nawawi yang hidup hanya selama 45 tahun, namun berjaya menulis banyak buku berharga yang kebanyakannya tebal berjilid-jilid. Orang yang pernah menulis buku pasti tahu betapa besar keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada waktu pada para ulama ini. Sebagai manusia, mereka memiliki waktu yang sama dengan kita, sebulan 4 minggu, seminggu 7 hari dan sehari 24 jam. Namun keberkatan dalam waktu memungkinkan mereka berkarya dan mendatangkan hasil yang lebih banyak daripada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sebahagian kita boleh katakanlah manusia-manusia ajaib. Inilah sebenarnya wali. Wali. Kadang kita melihat wali Allah itu adalah orang yang boleh membuat perkara-perkara yang ajaib, kan? Boleh terbang, boleh berjalan atas air, boleh semayang atas pokok tanpa jatuh dan sebagainya, kan? Bila kita lihat orang-orang yang kita tak nafikan ada waliullah, ada kelebihan seperti itu, tapi kenapa tidak melihat karya-karya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia seperti kita? Ada otak juga macam kita, ada mulut macam kita, berfikiran juga macam kita, tapi mereka mampu menghasilkan produk yang sehingga ke hari ini tak mampu dihasilkan oleh manusia yang sama macam kita. Dan itu yang saya katakan, tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, inilah juga waliullah, kan? Itu contoh macam kita lihat kitab-kitab yang kecil dan nipis seperti kitab Hadis 40 Imam Nawawi. Kalau kita tengok hadis tu, kalau tengok dalam Sahih Bukhari lagi banyak, lagi banyak. Tapi kalau tak mustahil, saya katakan setiap rumah tuan-tuan dan perempuan pasti ada memiliki buku tersebut. Sama ada ia cetakan mana-mana sekalipun, sama ada daripada syarahan sekalipun. Bahkan setiap zaman ada puluhan, bahkan ribuan syarahan dibuat kepada kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, khususnya dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi. Maksudnya apa, tuan-tuan? Keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuai dengan bagaimana mereka menghargai waktu. Waktu yang mereka ada 24 jam itu mereka sempurnakan dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tengok macam tadi ada sebahagian ulama nak jaga masa untuk mereka menuntut ilmu tu, sambil berjalan mereka tu membaca buku. Subhanallah. Hari ni pun kita baca buku juga, tuan-tuan, kan? Berapa ramai baca buku. Ada tu marah pula orang bila terlanggar dengan dia salah, tuan-tuan, dia marah kita balik, kan? Si ada iklan pula dalam TV dan sebagainya. Bukan baca buku lah, baca muka buku, tuan-tuan.
Ini duk alit dia baca tadi, membaca tu. Bahkan ada sebagian ulama tu sampaikan mereka kalau nak makan tu pun dipilih makanan-makanan yang bersifat tak payah kunyah banyak. Tak payah kunyah banyak. Contohlah kalau nak makan nasi ni, kalau sunnah kalau kunyah berapa kali tuan? 40 kali kan? Kan? 40 kali. Ni bukan 40 kali tuan. Sekali ngap je dia tahu, tolat tuan. Kan? Ramai yang buat aksi di YouTube dan sebagainya, aksi-aksi macam apa nama tu? Apa nama mukbang. Yang tu tuan. Kan? Makan kadang tu untuk 10 orang makan, tapi dia boleh habis pun untuk seorang makan. Oh tuan-tuan, subhanallah. Jadi ada ulama ni tuan-tuan, dia siap pilih makanan. Contoh dia makan roti. Roti tu pula dicecah dengan air. Roti tu dicecah dengan air. Dia makan untuk sekali ngap dia makan. Sebab tak payah kunyah, dia hanya hisap dan mengenyangkan. Sebab nak menghargai masa dan juga waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita katakan, bila mana mereka menghargai waktu mereka meletakkan ataupun memastikan sepenuh kesungguhan mereka kepada waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu menyebabkan waktu itu pun memberkati mereka. Waktu memberkati mereka sehingga mereka berjaya menghasilkan buku-buku yang berkualiti sehingga ke hari ini, yang mana tidak boleh difahami oleh sebahagian manusia seperti kita. Tuan kena faham buku yang dia orang tulis tu. Contohlah kalau kita baca tadi, contoh macam tafsir yang ditulis oleh Ibnul Arabi. Contohnya ada 80,000 halaman tadi. Dia tulis pakai tangan, tak pakai typewriter tu tak. Kalau suruh tuan-tuan dan saya baca, tuan-tuan tak dapat nak baca tu. Dan bila mana ada karangan-karangan mereka ni pula, dia disebut sebagai manuskrip. Manuskrip tu tadi hendak pula ditulis menggunakan typewriter ke ataupun di-type menggunakan komputer ke, dihasilkan pula. Bahkan kalau tulisan tangan tadi boleh mencecah kepada 80,000 halaman, kalau dicetak pula tuan-tuan mungkin mencecah sehingga ratusan ribu halaman pula. Setelah disusun, diedit, dibuat catatan, nota kaki dan sebagainya itu tadi, lebih banyak pula tuan-tuan dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kehebatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Jadi kita sebagai orang yang memahami apa yang dimaksudkan dengan berkat ini tadi tuan-tuan. Mungkin kita tak boleh nak hasilkan buku, bukan semua orang boleh produce buku, bukan semua orang boleh menulis. Manusianya ada bahagian dia tuan-tuan. Ada orang dia pandai menulis, tapi dalam masa yang sama dia gagal ataupun dia kurang mahir untuk menterjemahkan apa yang dia tulis. Oleh orang tu, dia suka menulis, tapi dari segi penyampaian dia mungkin dia kurang. Tapi ada orang ni dia kurang menulis, tuan-tuan, tapi dari segi penyampaian dia adalah orang yang mungkin boleh bagi faham kepada orang bila mana dia menyampaikan sesuatu apa yang disampaikan. Maka sebagai seorang yang berilmu, seorang ulama yang amilin, ulama yang hebat, adalah mereka itu sentiasa menghasilkan buku-buku untuk dijadikan rujukan dan juga panduan kepada manusia. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala kan, walaupun kadang-kadang kita mungkin tak mampu untuk menghasilkan produk buku tu tadi dengan idea kita, tapi kita cuba untuk kumpulkan. Contoh macam kita baca buku 26 Muwafaqat Umar tu. Penulis tu dia bukannya tulis 26 tu, tak. Sebenarnya dia ambil daripada karangan-karangan buku yang lain. Dia compile kan, dia ambil mana-mana poin yang penting, disusun mengikut dengan kefahaman dia, dibuat dengan tulisan yang ringkas. Akhirnya terhasillah sebuah buku kan. Itu pun dah jadi produk mereka. Berbanding dengan ulama dahulu, maka mereka dalam satu hal mereka akan rungkaikan.
Tahu adalah Imam Syafi'i macam mana mengarang kitab-kitab bersama ni berkenaan dengan mazhab dia dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan mereka keberkatan itu sebab mereka adalah orang yang menghormati waktu. Benar firman Allah, wal 'asr innal insana lafi khusr. Inilah janji Allah. Setiap kali lepas kuliah ada yang penceramah yang menggalakkan untuk baca, bukan sekadar baca. Sekadar kita bukan hanya melontarkan dari segi pada mulut kita, maka dia hanya terbatas pada kerongkong saja. Apa yang keluar tu keluar. Tapi apa yang kita sebutkan, yang kita ungkap tu nak bagi ingat dalam kepala itu demi masa. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa? Sebab ada manusia yang bila mana memanfaatkan masa ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka itu keberkatan. Baik. Betul untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok pula sebab-sebab asbab kehilangan kepada berkat ni. Kenapa zaman kita sudah tidak wujud lagi keberkatan ini? Baik. Apakah yang menyebabkan keberkatan hilang pada zaman kita ini? Imam Ibn Abi Jamrah dalam Syarah Al-Bukhari berkata, penyebabnya ialah lemah iman dan tersebarnya pelbagai pelanggaran syariat dalam pelbagai bidang. Salah satu daripadanya dalam hal makanan. Kita semua tahu unsur haram dan syubhah yang terdapat dalam makanan kita. Seringkali kita tidak peduli tentang hal ini, lalu tanpa ragu-ragu mengambil makanan setiap kali ada kesempatan. Baik. Lemah iman membawa kepada berlakunya pelbagai maksiat dalam pekerjaan seperti pecah amanah, khianat, menerima rasuah dan lain-lain. Semua ini akan menghapuskan keberkatan dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuklah waktu. Baik. Disyarahkan kepada lemah iman. Orang yang buat kesalahan ni, orang yang Islam, dia tahu bahawasanya dia telah melanggar aturan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah pecah amanah, khianat, menerima rasuah. Kita tengok dalam TV kan, kata-kata yang pecah amanah ke apa? Apa Islam itu? Kata-kata yang khianat ke apa? Menerima rasuah. Orang Islam itu tuan-tuan. Maknanya mereka ada kefahaman. Kalau tanyalah apa hukum menerima rasuah, bahkan apakah hukum amanah, memecah amanah, orang yang khianat, semuanya tahu rata-rata tuan-tuan. Tapi disebabkan kelemahan iman itu, rakus terhadap wang dan juga harta yang ditawarkan, sehingga mereka itu tadi sanggup memecahkan amanah yang telah diberikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu saya pernah kongsikan banyak kisah-kisah yang ajaib yang berlaku kepada orang yang begitu amanah dalam menjagakan hal-hal tersebut, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya jalan keluar. Dalam surah Talaq, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah letak syarat dulu nak dapat jalan keluar ni. Pertama sekali mesti ittaqillah, mestilah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nampak, cari jalan mudah, cari jalan singkat, cari jalan yang mana sesuai dengan kita, tapi kita tidak meletakkan ittaqillah ataupun takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang utama, menyebabkan kita jadi orang yang lemah iman. Berapa ramai hari ini kan, kalau kita lihat orang yang mungkin mengambil harta-harta hak milik syarikat tanpa rasa segan, tak pola ni dah rusak, ambil lah kan, boleh pakai kat rumah, nyambil kan. Ramai kadang-kadang yang ambil pen-pen milik yang bukan milik dia kan. Kadang terambil, kadang nak pulang kan balik, tak apalah, pen dekat pejabat banyak lagi, boleh apa, boleh top up balik. Ada ambil kertas, mungkin selai tu kertas tu kita nampak ke kecil tak? Tapi bagi orang yang besar iman, dia akan melihat setiap helai kertas, setiap pen yang dia ambil, setiap masa yang mungkin dia culas dan sebagainya itu kan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila dia manfaatkan itu tadi.
maka masa pun akan memberkati ke atas diri dia tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau takkan jadi isunya. Kalau kat pejabat pos tu pen tu letak di situ kan, maknanya tak ada isu. Isiap pen tu berantai tu kan, berantai pen tu berapa sen mana pen tu kan. Siap tulis pula tu ada nota dia, pen ini pejabat pos punya. Pejabat pos mana Allah alam tu kan. Dah berantai tu kita dah tahu lah tu. Memang tak boleh ambil, tapi tambah lagi nota tu, ini pejabat pos punya. Maknanya dah program pakai staff tu banyak kali letak hilang tu kan. Maka boleh jadi ada orang yang mungkin sebab dia terlupa kan, dia suruh dia tulis masuk ojek, tulis masuk ojek pun terambil datang. Jadi kita nampak benda-benda ni simple. Sebenarnya kadang-kadang perkara inilah yang membawa kepada hilangnya keberkatan waktu, yang mana pada akhir zaman ni kita lah yang menjadi mangsa kepada keadaan tersebut. Baik, Syekh Afdaluddin pernah berkata, khianat menghapuskan berkat sebagaimana haram menghapuskan halal. Sesiapa berkhianat dalam 1 dirham, Iblis akan menyeretnya untuk berkhianat dalam 1000 dirham. Benar kan? Kena jadi orang yang amanah. Bahkan amanah ni bukan maknanya sekadar kita katakan menjaga barang tu. Bahkan di sebagian ulama disebutkan amanah juga termasuk dalam bab nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Apa yang kita faham dengan nasihat? Kadang kita faham nasihat ni kita nak orang yang kita bagi tahu tu dia jadi baik. Orang yang salah tu kita tegur dia, tu kita fahamkan dengan nasihat. Tapi ada cara pendekatan yang dibawa oleh ulama yang agak menarik juga. Yang dimasukkan dengan nasihat adalah, contohnya salah satu kisah, ada seorang ulama ni disuruh khadam dia beli kuda dia. Kuda ke keldai? Kuda. Bila dia beli kuda tadi, maka khadam dia tu belilah dengan harga sekian dan dia bawa balik rumah. Maka tuan dia tu pun tanya, ulama ni tanya, berapa harga yang kau beli kuda ni? Dia kata, aku beli dengan harga 300 dirham. Seperti mana yang telah disepakati dengan pembeli dan penjual, itu pembeli khadam tadi dan juga penjual tadi. Maka ditelek dan dinilai dan dilihat, dia kata kuda ni bukan harga dia 300 dirham, bukan 300 dirham, tapi harganya adalah sebanyak 800 dirham. Jadi kau pergi balik dekat tuan tadi yang kau beli kuda ni tadi, pergi dekat dia, bagi tahu harga sebenar kuda ni tadi harganya adalah sebanyak 800 dirham. Jadi 300 dirham tadi ada bagi 500 ni, bagi balik dekat tuan tu. Itu yang dimasukkan dengan nasihat. Kita nak orang yang terima daripada kita pun dapat benda yang baik. Tapi kalau hari ni tuan-tuan kan, contohlah barang tu, kalau harga tadi display macam ni sekian, tiba-tiba bila scan harga lain, sonyap je lah. Sonyap je kan. Tak pergi tanya kan kaunter boleh kan. Ada kita, tak apalah, mungkin dia salah scan apa, tadi tengok dekat tu sekian apalah. Kalau harga lagi murah, besoknya kita takkan jumpa dengan kaunter balik kan. Tapi bila scan tu tadi dekatnya murah, tiba-tiba mahal, kita akan marah balik tu kan. Besoknya tu kan, balik gitu. Jadi dalam keadaan tu beza kita dengan ulama silam. Maka yang dimasukkan dengan amanah tadi, sehingga kan kita nak orang lain pun dapat baik seperti mana yang kita dah dapat. Itu yang dimasukkan juga dengan amanah. Baik. Kemudian makanan yang haram ataupun syubhat akan menghalang manusia untuk menggunakan waktunya dengan efektif, sangat berkesan. Akibatnya timbullah fenomena malas dalam ibadah, mengantuk ketika menuntut ilmu dan ketika bekerja. Subhanallah. Kesan daripada mengambil makanan yang syubhat. Tuan-tuan, kita ni zaman yang paling terdedah dengan balwa. Kita katakan apa? Balwa, bala. Zaman kita ni zaman yang makanan kita ni banyak terdedah dengan makanan-makanan yang ada unsur-unsur yang syubhat. Kebanyakan makanan kita beli kek kau pandai. Makanan yang kita beli tu beli daripada yang telah diproses di kilang-kilang dan sebagainya. Ada kita tengok produk yang kita dapat tu, ada unsur-unsur yang mengandungi gelatin babi contoh ada kan.
kita pun dah kaget. Keluar iklan, keluar dekat WhatsApp kan. Kata makanan-makanan kalau tengok dekat belakang dia tu ada, kalau depan dia tu ada tulis I, maka makanan tu ada unsur gelatin babi. Puan anda memikir macam mana nak menyamak mulut ni kan. Makan dah banyak ni. Kan? Dulu pernah satu ketika coklat Cadbury kan. Cadbury. Sebelum tu dah tolak dah. Ibu ada pula kata dalamnya ada kandungan gelatin babi dan sebagainya. Maknanya hari ni tuan-tuan, kita terdedah dengan makanan yang adanya unsur syubhat. Tak boleh nak dielakkan. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ni dimaafkan. Mungkin sebab makanan kita ni ada unsur-unsur yang kita tak tahu apa dalam kandungan dia. Siapa boleh jamin makanan kita tu selamat daripada gelatin-gelatin yang mungkin berunsur dengan najis? Obat yang kita pakai, ada kita kaji. Kalau doktor kata ambil ni, kita tolak je tuan-tuan. Tak ada kita kaji tu kan. Tak ada kita nak pergi buat kajian, pergi makmal apa kandungan, tak ada tuan-tuan. Kita tolak je kan. Yang penting kita makan ikut time kan. Lepas makan berapa biji, lepas sekian berapa biji tuan-tuan, tu kita makan. Tapi kita tak tahu apa kandungan dia. Sebab tu kita katakan, ataupun saya katakan, pada zaman ini adalah zaman bala, penuh dengan bala. Sebab tu kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala kita tak terkecuali termasuk dalam fitnah bala ni, tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dalam bab ni ada satu bab. Kalau contoh tuan-tuan belajar fiqh, tuan-tuan pernah dengar istilah ni. Namanya istilah ni adalah istilah istihalah. Apa maksud istihalah? Istihalah adalah proses di mana proses perubahan daripada sesuatu yang haram jadi kepada halal. Itu nama dia istihalah. Contoh dia macam apa? Contohnya kalau tuan-tuan tengok dalam proses penghasilan arak kan. Arak tu memang haram. Tapi apabila ia dibiarkan dengan perubahan yang tabi'i, diperamkan dalam satu tempoh dan ketika, arak tu tadi dia akan berubah jadi cuka. Jadi cukup. Maka sebab itu ada sebahagian ulama mengharuskan dan membolehkan istihalah ni tadi. Dan begitu juga dengan gelatin babi tadi. Sebab itu ada sebahagian ulama, bahkan ada sebahagian ulama, bukan besar ulama, bahkan ulama yang tersohor juga. Antaranya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau merupakan fatwa ulama sedunia jugalah. Antara yang dalam menghalalkan penggunaan gelatin babi ni. Dia menghalalkan. Sebab yang dimasukkan dengan gelatin babi ni bukan dimasukkan sekotol daging babi tu. Tak ada lah tuan. Bukannya dia ambil sekilo ataupun satu lomak daging babi tu tadi, ataupun daging khinzir tadi tuan-tuan, dia ambil lomak tu tadi, dia letak dalam makanan, tak. Gelatin ni tadi tuan-tuan, maknanya dia ada ambil satu enzim daripada lemak ke, daripada tulang ke, daripada apa ke, yang mana pada hakikatnya bila mana dicampur dengan kimia, chemical dan sebagainya, dia jadi sesuatu yang dah tak sama seperti mana yang asal. Maka itu disebutkan sebagai istihalah. Lepas tu kita katakan tuan-tuan, dalam banyak-banyak binatang yang halal, yang haram juga yang paling dominan dengan kita. Daging khinzir ataupun semua part yang ada pada khinzir itu yang paling bersesuaian dengan manusia. Tanyalah pakar-pakar mana sekalipun, daging khinzir ni ataupun bahagian daripada khinzir ni yang paling sesuai dengan manusia. Dari segi dagingnya, dari segi kulitnya, ataupun dari segi tulangnya, dari segi lemaknya, dalam proses perubatan dan sebagainya. Sebab itu kita tak selamat daripada syubhat tersebut, tuan-tuan. Lagi satu kita masalah itu tuan-tuan, kebanyakan negara-negara Arab ni dia tak suka buat kajian, kurang buat kajian. Dia hanya jadi sebagai consumer, pengguna je. Bila jadi pengguna tadi tuan-tuan, maka yang menghasilkan produk ni non-Muslim.
Sebab yang bagi mereka itulah yang paling mudah nak dapatkan. Mereka buat kajian, akhirnya mereka gunakan dan sesuai dengan manusia. Sebab itu tuan-tuan macam Allah, mungkin kita nampak syubhat ni tak nampak kesan dia, tapi bagi ulama dahulu syubhat ni sangat besar, walaupun hanya melibatkan jumlah yang kecil ataupun amount yang kecil. Seorang ulama yang terkenal, yang mana meninggal pada hujung abad yang kelima, 478 Hijrah, nama beliau Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Beliau ni terkenal dengan nama Imam Al-Haramain. Abdul Malik Abdul Malik Al-Juwaini. Jadi kalau kita katakan Imam Haramain ni, kalau sekarang ni kita akan faham, oh Imam Haramain ni imam dekat ke mana? Imam dekat Mekah dan Madinah. Tapi Imam Haramain ni gelaran juga kepada Syekh ni tadi, iaitu Abdul Malik Al-Juwaini. Beliau cerita dalam kitab Tajuddin As-Subki, dalam karangannya disebutkan bahawasanya masa kecil ayah dia Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini pastikan yang mana anak dia ni akan dapat daripada sumber-sumber yang halal. Pastinya tuan-tuan, dari segi kerjanya, dari segi makanannya. Itu sebagai ulama dulu dia menanam, sebagai ulama dulu dia mengembala. Dia apa? Dia pastikan makanan tu memang halal tuan-tuan. Inilah yang dibuat oleh ayah dia Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Satu hari mak dia sakit. Abdul Malik masa ni kecil lagi. Masa tu dia menyusu dengan ibu dia. Bila mak dia sakit tuan-tuan, biasalah kalau ibu ni sakit, biasa kalau dia stres, dia tertekan, dia payah nak hasilkan susu. Betul? Dia payah nak hasilkan susu gitu. Jadi bila sakit tadi tuan-tuan, susu tak keluar daripada badan. Jadi Abdul Malik ni menangis. Masa tu mana ada susu formula, mana ada apa boleh lah, apa nama apa semua ke, Mamalik lah, apa lah tuan-tuan, semua tu tak ada lagi. Yang ada masa tu susu badan, dan nak pastikan semuanya yang halal. Jadi mak dia tadi tak nak bagi anak dia menangis, dia bagi kat jiran dia. Bagi kat jiran, bagi dekat jiran. Bagi jiran tu tolong susukan. Kebetulan mungkin jiran itu ada anak juga. Bila bapak dia ni balik tuan, Syekh ni tadi lah, ayah dia Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, bila dia tengok mak dia bagi dekat jiran ni tolong susukan, maka ayah dia dah merah padam muka tuan. Dia terus rampas yang anak itu masih lagi kecil, masih lagi bayi. Maka dirampas, direntaknya daripada dokongan perempuan itu tadi, dan dia marah. Aku telah pastikan anak ini disusukan dengan sumber yang halal. Kau dengan mudah memberikannya disusukan kepada orang lain. Setakat marah macam tu, gagah lagi tuan. Budak yang tak tahu apa, ditonggengkan bayi itu. Disebut dalam kitab, macam itulah cerita. Ditonggengkan bayi itu, kemudian dijolok mulutnya, sehingga Abdul Malik itu mengeluarkan segala lebihan-lebihan susu, sehingga tidak ada yang keluar lagi daripada perut baby itu tadi. Akhirnya tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Yusuf Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini tadi dia kata apa? Aku tak halalkan sesuatu yang syubhat, kerana syubhat ini, kata Nabi SAW, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sesiapa yang terjatuh dalam lembah syubhat, pastinya akan membawa kepada lembah haram tuan-tuan. Maka selepas daripada itu, sehinggalah Abdul Malik ni dah bosan. Dia dah jadi syekh, jadi Imam Haramain. Satu hari ada orang tanya soalan. Bila orang tanya soalan dekat dia, masa tu tuan-tuan, bila dia nak jawab tu dia tergagap. Nak jawab tu tergagap. Kalau tuan-tuan tanya saya soalan tu, saya tergagap tu biasa lah tuan-tuan. Itu memang standard lah. Tapi Syekh Imam Haramain ni tadi, dia tergagap. Maka orang pun tanya dengan dia, apa sahaja Syekh tergagap tadi nak jawab satu soalan yang mungkin mudah saja. Maka Syekh tu pun menyebutkan, Imam Haramain kata apa? Aku tergagap ini adalah kesan daripada baki-baki susu yang aku minum ketika mana aku kecil dahulu. Subhanallah. Kesan daripada syubhat tadi tuan-tuan, dia membawa kepada besar. Begitulah juga keburukan syubhat ini tadi, akan jadikan kita malas dan jadikan kita ni tadi tidak efektif dalam kerja kita. Wallahu a'lam. Kita berikan laluan kepada azan.
al-musani wa man wala. Jadi berinteraksi dengan perkara ataupun nafkah yang syubhat, maka akan beri kesan kepada perkembangan anak kita. Baik, Syekh Abu Hasan Asy-Syazili berkata, kami telah membuktikan bahawa tiada ubat paling mujarab untuk mengusir mengantuk selain makan makanan halal dan menjauhi makanan haram atau syubhat. Siapa yang makan makanan haram atau syubhat, tidurnya banyak. Ini kata ulama tasawuf ni. Sebab Abu Hasan Asy-Syazili ni dia adalah pengasas kepada tarekat Asy-Syaziliyah ya, di Mesir ya. Baik. Jadi makanan yang berunsur syubhat akan menyebabkan anak kita malas, anak kita tu jadi orang yang melawan. Yang kita tertanya-tanya, kita dah bagi dah dia semua benda yang anak kita ni nak, kita dah bagi. Kadang dia jadi orang yang kasar. Kita lihat balik tuan-tuan, mungkin sebab sumber nafkah itu adalah bersumber dengan sumber yang syubhat, perkara-perkara yang wabainahuma, di antara halal dan juga haram. Ada seorang penceramah dia sebut, dia kata walaupun suaminya itu merompak, walaupun suaminya merompak atau mencuri, sekiranya kalau dia rompak tu, dia bagi kepada isteri dia dan jadikan hasil rompakan itu sebagai nafkah, maka si isteri dan juga anak wajib mengambilnya walaupun dia tahu hasilnya adalah daripada rompakan. Malah dari segi hukum fiqah ada betul lah kan? Bila mana kalau suami memberi nafkah walaupun daripada mana hasil pun, si isteri tu maknanya dia tak boleh nak bertikai kan, dosanya dia kena terima. Tapi dari segi sudut tasawufnya, sufinya tentang Allah SWT, keberkatan berada unsur syubhat. Bila mana serompakan itu ada hasil tak baik dan juga untuk membesarkan anak. Wa'iyadzubillah. Tidak ada keberkatan selagi riba menjadi sumber rezeki kita. Ini kerana Allah SWT berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, ketahuilah bahawa Allah SWT memusnahkan riba boleh terjadi di dunia ataupun di akhirat. Di dunia boleh terjadi dengan pelbagai cara. Antaranya orang yang mengambil riba meskipun hartanya melimpah ruah, biasanya dia akan jatuh miskin pada akhir hayatnya dan keberkatan hartanya hilang. Nabi SAW bersabda, riba meskipun banyak akan mengecil. Riba ni ialah kita bagi modal sikit je tapi dapat pulangan yang banyak. Itu namanya riba. Jadi janganlah kita berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri sebut dalam surah Al-Baqarah, siapa yang bermuamalah dengan riba ni, dia sedang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan, hati-hati. Banyak sekarang ini istilah-istilah riba yang dimodernkan. Hatta kadang ada orang tu berani war-warkan riba ini dengan jalan yang cantik, dengan dibalut dengan menampakkan dengan penampilan yang baik, dan sehinggalah diwar-warkan di dalam masjid tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah cerita dulu dengan tuan-tuan, maksudnya main dengan riba ni, walaupun kita baik, kadang keburukan itu akan terkeluar juga selepas kematian kita. Seorang ulama terkenal, Ibnu Hajar Al-Haythami, merupakan seorang yang faqih dalam mazhab Syafi'i. Beliau ni bila mak ayah dia meninggal, dia suka pergi kubur. Dia suka pergi kubur dan baca Al-Quran dekat kubur. Bukan saja pergi, bahkan baca Al-Quran untuk ibu dan juga ayah dia. Satu hari bila dia baca tu tadi, dia terdengar suara bunyi orang yang diseksa dalam kubur. Suara kan? Suara orang yang diazab. Disebabkan Ibnu Hajar Al-Haythami ni orang yang iman dia kuat,
dia stay lah duduk itu, dia relax kan. Kalau iman macam kita ni, wassalamu lah tuan-tuan kan, mancur pula malam kan. Mancur dah malam pula kat situ ada bunyi kan, bunyi kan, kita tak adalah, kita senyap tuan-tuan, baliklah. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Haytami dia tengok, dia mati mana satu kubur ni, tuan-tuan, tengok mana satu kubur dan tempat kubur ni tadi. Besok dia tanya dengan orang kat mau masjid lah, kita tahu tak siapa punya kubur ni, fulan bin fulan. Kata kubur fulan bin fulan ni ialah nama ni sekian-sekian. Orang ni, dia ni dulu masa hidup dia rajin pergi masjid. Tuan-tuan, rajin pergi masjid, selalu berjemaah di masjid, selalu hadir di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, semayang tak tinggal ni di masjid ni, memang tempat tujuan dia. Maka dia pun tak perhati apa pasal orang yang selalu pergi masjid tapi di kuburnya terdengar suara seperti mana orang yang diazab. Maka dia pergi kat rumah yang dia duduk tu, ditanyalah, saya pernah dengar fulan bin fulan ni, dia orang yang baik, selalu pergi masjid. Saya nak tanya lah, ada benda tak yang dia buat selain daripada tu, yang mana dia ni, sebab saya pun pergi baca dekat kubur ibu daya saya terdengar dia ni dengan suara yang diazab. Kali keluarga dia menyebutkan bahasanya dia ni walaupun rajin pergi masjid, di dalam masa yang sama dia suka mengajak orang lain ni tadi bermuamalah dengan riba. Ajak orang ni tadi join dengan segala muamalah riba. Walaupun baik macam mana pun, Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan azab ni tu bukan lagi ketika yaumul mahsyar, tapi di dalam yang disebut sebagai alam barzah, alam kubur. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka demi menjaga baki-baki kehidupan kita ni dapat berkat tadi, jangan kita melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya bermuamalah dengan riba. Baik, segera beramal. Jika kita menyedari bahawa keberkatan telah hilang, maka sangat rugi jika kita masih membawa tu yang memang sudah sedikit itu. Sebaliknya kita harus bertekad menggunakan waktu itu dengan baik untuk meningkatkan prestasi dunia, mengumpul bekal untuk akhirat. Abu Hazim Salamah bin Dinar berkata, segala sesuatu yang ingin kau bawa ke akhirat, siapkanlah dari sekarang. Dan sesuatu yang tidak ingin kau bawa, tinggalkanlah dari sekarang. Rasulullah SAW juga meriwayatkan bahawa keadaan ini akan bertambah buruk pada masa akan datang. Oleh itu baginda SAW memerintahkan kita untuk menggunakan kesempatan yang ada untuk beramal sebelum terlambat. Baginda SAW bersabda, badiru bil a'mali fitana qaqati'al laylil muslim yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Cepatlah kamu beramal sebelum datang berbagai fitnah yang ibaratnya seperti kegelapan malam. Pada waktu itu seorang beriman pada pagi hari dan kafir pada petangnya. Dia beriman pada petang hari tetapi kafir pada pagi harinya. Dia menjual agamanya demi sedikit harta dunia. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, ramai orang jadi mai baik tunjuk di semayang, lepas tu apalah tuan-tuan, dia tunjuk ke orang lepas tu buat perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Elok bagi tazkirah ni masjid apa semua tuan-tuan, lepas tu senang menggadaikan akidah dia dengan agama-agama yang lain. Tuan-tuan, zaman itu sudah ada kita. Siapa orangnya kita tidak perlulah cari, tapi sudah ada bibit-bibit tersebut berlaku pada zaman kita. Badiru bil a'mal, kata Nabi, segeralah beramal. Kerana ibarat kata mati itu hanyalah dekat sangat dengan urat pernafasan kita ni. Nyawa ataupun maut itu lebih dekat daripada itu tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka
maka beramal lah segera apa yang kita tahu ni buat kan. Hari ni tahu buat, tadi zikir 10 kali tu buat. Walaupun esok lusa lupa lah, tuan, buat je lah. Hari 2 pun buat tuan. Belajar ni buat tuan. Maknanya badiru bil a'mal, ataupun dalam Al-Quran sebut fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah dalam melaksanakan kebaikan. Mudah-mudahan tuan buat tu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tuan-tuan yang namanya keberkatan waktu. Allah bagi kita ni tadi dengan masa yang bermanfaat. Orang yang umurnya panjang adalah umurnya itu diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Allah bagi tuan-tuan panjang umur ni bukan sia-sia. Bagi peluang untuk cover balik zaman muda, mungkin ada yang kosong, yang lompong dan sebagainya. Ataupun yang masih muda ni dapat belajar ni, maknanya isi masa dunia ni dengan amal yang baik, agar kita dapat waktu yang berkat ni tadi. Janganlah kita habiskan dengan fitnah-fitnah dunia ni kan, dengan TV je, dengan rancangan TV je, dengan banyak aplikasi-aplikasi yang ada dan sebagainya tuan-tuan. Kita tidak terselamat daripada fitnah tersebut. Moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita hidayah agar menjadi orang yang pandai memanfaatkan masa di dunia untuk memperbanyakkan bekalan di akhirat. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ada kebaikan yang kita perolehi daripada perkongsian kita pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana hadir pada malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buruk dan lemah itu daripada kelemahan saya sendiri. Aku qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Tertutup dengan kafaratul majlis dan surat al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.